7 lelaki warga asing ditahan Maritim Malaysia berikutan vesel nelayan yang mereka kendalikan disyaki menceroboh pelantar minyak tidak berpenghuni di Bintulu. Itu antara tumpuan berita dari Bumi Kenyalang. Langsung bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Baik, kita ke perkembangan utama. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU diharap dapat seiring dengan usaha kerajaan negeri yang mengambil peranan untuk menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberitahu antara tujuan Sarawak adalah memberi fokus terhadap teknologi tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga hidro dan tenaga gas hidrogen bagi menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, setiap agensi perlu peka dan seiring dengan perkembangan semasa dunia yang kini berhadapan dengan isu perubahan cuaca. Tambahnya, Sarawak juga perlu memainkan peranan dalam usaha mengurangkan pengeluaran gas karbon ke udara yang membawa impak negatif terhadap cuaca serta alam sekitar. Selaras itu, beliau berharap agar DBKU terus komiten menjadikan Kuching sebuah bandaraya yang bersih, indah dan selamat. Beliau berucap merasmikan Majlis Ramah Tamah Hari Raya Aidilfitri DBKU di Kuching malam tadi. Lebih banyak penyertaan dan sokongan daripada sektor swasta diperlukan ke arah kejayaan projek berasaskan komuniti. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Saga Wiin, ini kerana pihak swasta akan membawa produk berasaskan alam semula jadi kepada pengguna untuk menyokong daya maju perniagaan. Datuk Roland berkata, idea pembangunan biodiversiti sudah pasti akan menjadi teladan kepada masyarakat lain apabila projek yang dijayakan mencapai objektifnya. Berucap pada majlis menandatangani perjanjian perkongsian faedah LIT SARA, Datuk Roland Sagah berkata, projek pertama yang ditandatangani pada tahun 2019 melibatkan 5 komuniti telah mula menjana pendapatan. Ujar beliau lagi, dengan pendekatan dan model itu, komuniti diberi kuasa untuk memiliki projek selain menambah nilai melalui pembiakan tumbuhan dan menjalankan penyulingan minyak bati. Pada edisi kedua, majlis menandatangani perjanjian perkongsian faedah di bawah projek LIT Sarawak bersama Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak SBC itu, ia melibatkan 6 komuniti. Ia adalah masyarakat bidayah dari Kampung Kiding Padawan, masyarakat Kelabit dari Pak Ukat dan Pilungun di Bario dan Lun Bawang daripada Long Telingan di Lawas dan Long Rusu di Bakalalan. Komuniti terlibat akan mendapat 3 manfaat dari segi mengiktiraf dan menghormati hak masyarakat terhadap sumber biologinya serta pengetahuan tradisional yang berkaitan bagi memastikan perkongsian yang adil untuk faedah kewangan dan bukan kewangan. Majlis tersebut yang diadakan di SBC Jalan Puncak Borneo dan disaksikan oleh Datuk Roland Sagah dan Setiausaha Kerajaan Negeri selaku pengerusi Majlis Kepelbagaian Biologi Datuk Amar Jaul Sameon. 7 lelaki warga asing ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia berikutan vesel nelayan yang mereka kendalikan disyaki menceroboh pelantar minyak tidak berpenghuni di barat laut Tanjung Kidurong, Bintulu sekitar pukul 12.05 tengah hari pada Khamis lepas. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus berkata, pemeriksaan awal mendapati kumpulan penceroboh tersebut termasuk tekong vesel yang berumur dalam lingkungan 22 tahun hingga 40 tahun turut merosakkan peralatan serta mencuri barangan di atas pelantar berkenaan. Dalam sidang media di Kuching, Laksmana Pertama Maritim Zain turut memberitahu mereka gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah ketika diperiksa. Jelasnya, tangkapan dibuat menerusi Op Pelantar Merah 1 2022 yang dilancarkan bagi membantras dan mengekang pencerobohan di pelantar tidak berpenghuni serta memastikan perairan negara selamat dan aman bagi aktiviti eksplorasi minyak dan gas asli. Lebih kurang pada jam 10.30 pagi 19 bulan Mei lah berlakunya, KMRL telah mengesan sebuah bot nelayan asing yang tidak berdaftar dan KMRL telah mengambil tindakan untuk menahan dan memeriksa bot tersebut, namun telah berlaku kejar-mengejar lah
yang mana bot tersebut enggan berhenti ya. Tambahnya, dalam tempoh hampir 2 jam, KM Arau berjaya meminta serta memberhentikan vesel suspek bagi tujuan pemeriksaan dan penggeledahan. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 378 Akta Kanun Keseksaan kerana disyaki mencuri selain Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959, Akta 298 kerana menceroboh pelantar yang telah diwartakan sebagai kawasan larangan. Menurut beliau, kejadian tersebut merupakan kes yang pertama berlaku di platform di perairan Sarawak sambil menambah Maritim Malaysia memandang serius terhadap aktiviti jenayah dan pencerobohan yang berpotensi mengesankan hasil negara. Penganjuran program Bazar Gawai Dayak yang kini kembali diadakan mendapat sambutan luar biasa oleh masyarakat setempat. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah memberitahu ini dapat dilihat melalui penglibatan sebanyak 40 buah gerai jualan pelbagai produk tempatan dan pelbagai jenis makanan setempat. Datuk Hasbi berkata aktiviti Bazar Gawai Dayak merupakan antara ruang dan peluang untuk mengeratkan hubungan silaturahim selain memulihkan semula ekonomi penduduk setempat. Beliau yang merupakan ahli Parlimen Limbang berkata demikian selepas menghadiri majlis perasmian Bazar Gawai Dayak di Pekan Medamit. Pada majlis sama, beliau juga menyerahkan sejumlah RM30,000 kepada jawatan kuasa tamu Medamit dan geran tahunan kepada 57 buah rumah panjang. Masyarakat Dayak di negeri ini diminta meraihkan sambutan perayaan Gawai Dayak dengan mengambil semangat keluarga Malaysia dan menyambut Gawai bersama-sama dengan kaum lain. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Muhammad Raziz Hitam berkata, elemen ini penting dalam mengekalkan keharmonian dan semangat perpaduan yang sinonim dengan penduduk bumi Kenyalang. Ujar Razi, ini kerana Sarawak merupakan sebuah negeri yang bertuah kerana rakyatnya meraihkan pelbagai perayaan. Ia sekaligus memberi impak positif dalam mengeratkan hubungan masyarakat yang berbilang kaum, adat resam dan kepercayaan. Razi berkata demikian pada Majlis Pelancaran Komuniti Keluarga Malaysia dan Peragawai Kampung Sungai Laru di Kuching. Beliau juga yakin dengan adanya komuniti keluarga Malaysia yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, ia dapat membawa rakyat bergerak ke hadapan bersama-sama dalam menstabilkan ekonomi selepas terjejas akibat COVID-19. Pada majlis sama, beliau menasihati masyarakat Dayak yang akan menyambut perayaan Gawai supaya tidak leka dengan prosedur operasi standard yang ditetapkan walaupun teruja meraihkan perayaan itu selepas 2 tahun tidak dapat disambut dalam skala besar. Para ibu bapa diseru untuk terus menghormati institusi guru dan sekolah bagi memastikan usaha mendidik anak-anak dapat dilaksanakan dengan baik. Malah sikap bertindak tanpa usul periksa apabila anak-anak dikenakan hukuman oleh pihak guru mengakibatkan situasi menjadi lebih rumit serta menggalakkan sikap pelajar yang biadab. Berucap pada Majlis Tautan Kasih Sanjung Budi, anjuran penglibatan ibu bapa dan komuniti PIBK Sekolah Kebangsaan Sungai Bukit Balai di Bintulu, Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbung, mahukan ibu bapa pelajar sekolah terbabit mengekalkan kerjasama dengan pihak pentadbir, guru dan kaki tangan sekolah itu. Apa yang biar kerjasama kita. Kesatu pinta aku antik bala subak yang punya. Nanti anak dia paluk orang, oh ngigang apa yang nak ngaji sekolah, akan buka cikgu. Tak nak nanya. Nak nanya dulu, nama kebuah anak yang ada paluk cikgu subak. Cikgu maluk ya lebah anak nuan ada disiplin. Mukut, pecah ke jendela, pecah ke kabut, no sekolah. Katiku cikgu nak ngano deh. Lepas nul utai dia hanya pekakas sekolah, pekakas perintah. Udah anak dia anak orang bukai ngunanya lah. Pihak aku. Jadi nyalai lebuh antip cikgu ngano anak kita pulaikan baik. Patut terima kasih ngagai cikgu. Terima kasih ngagai cikgu. Lepas dia nganjal anakku awak anakku disiplin. Pihak aku kita. Selain itu, beliau berharap isu keciciran pelajar diberi perhatian oleh ibu bapa dan memastikan kehadiran anak-anak ke sekolah tanpa gagal mengikut saranan Kementerian Pendidikan Malaysia.
Mengulas mengenai pengorbanan para guru seperti SK Sungai Bukit Balai, Datuk Wilson mengakui walaupun serba kekurangan kemudahan infrastruktur, namun guru-guru terus komited memastikan anak didik mereka berjaya dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum. SK Sungai Bukit Balai mempunyai 323 murid serta 37 orang guru dan anggota kumpulan pelaksana dan menjadi tumpuan anak-anak masyarakat Iban, Kayan, Kenyah dan Penan yang mendiami kawasan Tubau. Sukan hoki merupakan kebitaraan sekolah terbabit sehingga telah mencatatkan keputusan yang memberangsangkan sejak beberapa tahun yang lalu malah telah melahirkan pemain mewakili negeri dan negara. Bagi membantu sekolah terbabit, Datuk Wilson yang juga pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara mengumumkan geran peruntukan projek mesra rakyat berjumlah RM60,000 bagi membina jabatan ke sekolah dan baik pulih gelanggang hoki. Pada majlis itu turut diraikan guru dan kaki tangan sekolah yang bakal bersara iaitu penolong kanan hal ehwal murid Buyong Banda dan Bernadette Anggi Elin. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.